Okey, kamu akan belajar mengenai struktur sinaps dan juga fungsi dia. Okey, jadi neuron kita tu lepas kita belajar jenis-jenis neuron, kita akan tengok ada juga struktur sinaps. Okey. Yang keempat, kita akan belajar macam mana penghantaran impuls ni merentasi sinaps. Okey, kita ada 3 jenis neuron. Okey, untuk siapa-siapa yang dah tengok video sebelum ni, kita tahu ada 3 jenis neuron. Okey, dan neuron ni macam mana dia hantar impuls saraf tu daripada satu neuron ke satu neuron yang lain. Jadi kita akan tengoklah hari ni macam mana impuls itu dihantar. Okey, dah bersedia ke nak belajar? Dah bersedia ke ni kelas nak belajar? Dah, cikgu. Okey, Alia. Okey, bagus. Okay, siapa-siapa ngantuk tu sila celik mata luah-luah lah. Basuh muka ke, pergi minum air. Okay. Okay, kita tengok dulu slide yang pertama mengenai neuron dan sinaps. Neuron dan sinaps. Okay. Sistem saraf ni terdiri daripada berjuta sel saraf yang disebut sebagai neuron. Kamu tahulah sel saraf ni memang banyak. Okay. Struktur asas neuron terdiri daripada, okay, hari tu kamu belajar mengenai jenis neuron sahaja. Tapi hari ni kita akan tengok. Satu neuron tu dia ada, dia ada badan sel, dia ada akson, dia ada dendrit, dia ada salut myelin, nodus ranvier dan juga bongosinaps. Jadi kalau dalam badan kamu tu ada 85 bilion neuron, setiap neuron tu dia adalah ni struktur-struktur ni. Kejap lagi kita tengok. Dan kedudukan struktur ni juga berbeza mengikut jenis neuron. Kita ada 3 jenis neuron, ya. Ni tengok ni, terdapat 3 jenis neuron iaitu yang pertama, neuron deria. Yang kedua, neuron geganti. Yang ketiga, kita ada neuron motor. Okay. Next. Okay, kita tengok ni. Dalam buku teks awak tu pun ada fungsi dia, muka surat 223. Okay. Dalam muka surat 223 tu pun ada. Okay, ni slide cikgu. Okay, kita akan tengok. Kita akan tengok struktur yang pertama dalam neuron kamu. Okay, cuba baca ni. Azrina, apa ni dia tulis ni Azrina? Dendrit. Okay, dendrit. Okay, jadi struktur pertama yang kita akan tengok adalah dendrit. Okay, dendrit ni apa? Dendrit ni dia merupakan cabang pendek daripada badan sel. Ni kalau kamu tengok gambar dalam slide cikgu ni dia bagi dalam bahasa Inggeris ni, okay. Tapi kamu tengok ejaan bahasa Melayu dia macam ni lah, dendrit. Okay, dendrit ni, ni nampak macam rambut ni, okay, ni dendrit. Dendrit, dia cabang pendek daripada badan sel. Okay. Fungsi dendrit ni dia menerima impuls saraf. Okey, dia terima impuls saraf dari neuron lain. Okey, ataupun persekitaran luar dan menghantarkannya ke arah badan sel. Okey, kenapa dia kata atau? Kenapa dia kata atau? Sebabnya dendrit yang kita tengah bercakap di sini adalah merujuk kepada okey, 3 jenis neuron, sama ada dendrit dekat neuron deria ataupun dendrit dekat neuron geganti ataupun dendrit dekat neuron apa? Neuron yang ketiga kelas. Neuron apa? Deria, geganti, satu lagi neuron apa? Motor. Motor. Betul, neuron motor. Jadi sekarang ni kita tengah kecek, kita tengah bercakap mengenai fungsi yang umum dendrit ni. Jadi sebab itulah dia ada atau. Okey, menerima impuls saraf dari neuron lain atau persekitaran luar. Okey. Contoh contoh. Ni contoh cikgu nak kamu nampak teruslah perkaitan. Tak nampak ni gambar cikgu. Sekejap cikgu. Padam sikit. Okey, tengok ni. Ini adalah neuron deria. Ini neuron geganti. Ini adalah neuron motor. Jadi, kalau dendrit daripada neuron deria, dia akan menerima impuls tu daripada reseptor lah. Reseptor kat sini. Jadi dendrit tu akan terima impuls daripada reseptor. Tapi kalau dendrit daripada neuron geganti, dia akan terima impuls daripada mana kelas? Kalau dendrit neuron geganti. Dia bersambung dengan neuron deria kan ni?
Jadi kalau dendrit neuron geganti, dia akan terima impuls daripada neuron geganti lah. Tapi kalau neuron deria, dia akan terima impuls daripada reseptor. Kan kita belajar dia akan travel ke arah sini. Faham tak? Boleh balik aku tak faham mana. Okey. Okey, ni tengok ni. Dendrit dia menerima impuls saraf dari neuron lain. Okey. Sama ada dia terima daripada neuron lain ataupun dia terima daripada persekitaran luar. Okey, jadi cikgu nak suruh kamu tahu beza kenapa dia kata daripada neuron lain dan kenapa ataupun daripada persekitaran luar. Sebabnya, okey, contoh neuron deria. Okey, neuron deria. Neuron deria ni dia bersambung dengan reseptor yang merasa ada sentuhan ke, cikgu bagi tahu. Okey, jadi dendrit di bahagian neuron deria ni dia akan ambil impuls tu daripada persekitaran, daripada reseptor. Okey, faham tak situ? Azrina faham tak Azrina? Cikgu, slow sikit nak proses. Okey. Sekali lagi slow Okey, tadi dendrit tu dia kata sama ada dia terima impuls tu daripada apa? Persekitaran luar. Atau satu lagi dia kata daripada apa? Ni. Neuron lain. Daripada neuron lain. Okey, daripada persekitaran luar ataupun daripada neuron lain. Jadi, kalau neuron yang kita tengah bercakap itu adalah neuron deria. Okey, neuron deria. Kita tengah bercakap tentang neuron deria. Jadi, dendrit di neuron deria tu dia terima impuls daripada persekitaran luar. Sebab apa? Sebab neuron deria ni dia bersambung dengan reseptor. Okey, reseptor lah. Dia boleh rasa ada sentuhan ke. Okey, ada orang tarik rambut kamu. Jadi, reseptor tu dia akan hasilkan impuls kepada neuron deria. Jadi neuron deria ni dia terima impuls daripada reseptor ataupun persekitaran luar. Faham tak? Okey, lepas tu kita pun bercakap pula mengenai neuron geganti. Neuron geganti dia tak bersambung dengan reseptor sebab yang bersambung dengan reseptor adalah neuron deria. Okey? Jadi neuron geganti ni dia tak terima impuls daripada reseptor ataupun persekitaran luar. Tetapi neuron geganti ni dia menerima impuls daripada neuron lain. Dan neuron lain tu neuron apa? Neuron deria lah sebab kat sini dia bertemu antara neuron geganti dan juga neuron deria. Faham tak? Azrina tak faham lagi Azrina? Faham. Yo, kau faham. Tak apa je, kalau tak faham nanti saya tengok balik video ni. Ada kau orang tak faham lagi? Okey, tak apa, kita tengok dulu next. Mungkin sekejap lagi awak tahulah. Okey, kita tengok dulu next. Okey, jadi awak kena tahu dendrit ni dia menerima impuls dari neuron lain atau persekitaran luar. Okey, dan dia akan menghantar ke arah badan sel. Okey, kita tengok badan sel ni struktur yang mana. Okey, badan sel dia mempunyai nukleus. Dan banyak unjuran sitoplasma yang disebut sebagai dendrit. Jadi dekat mana badan sel? Dekat badan sel. Ni badan sel. Yang ada unjuran ni, apa tadi kita belajar struktur apa? Dendrit. Berapa kelas kita belajar tak ni? Dendrit. Okey. Tolong jawab ni cikgu tanya, cikgu nak tahu awak faham ke tak faham. Okey. Tengah tengok ke tengah tidur. Okey. Dendrit. Yang ada nukleus ni adalah badan sel. Kena tahulah kat mana badan sel, kat mana dendrit. Jadi badan sel ni fungsi dia apa? Fungsi badan sel dia mengintegrasi isyarat, koordinasi aktiviti. Jadi seperti yang awak tahulah, awak dah belajar sebelum ni. Okey, kalau nukleus ni dia macam otak lah. Okey, dia mengkoordinasi aktiviti sel itu. Okey.
Itu dua. Yang ketiga, kita tengok pula struktur yang dinamakan sebagai nodus Ranvier. Okey, nodus Ranvier. Nodus Ranvier ni dekat mana? Nodus Ranvier ni adalah bahagian yang tidak disalut myelin pada sela tetap di sepanjang akson. Awak nampak ni, ada ruang antara bahagian ni. Nampak tak dia ada ruang ni? Nampak tak ruang yang cikgu lukis ni kelas? Nampak? Jadi ruang, jadi ruang antara ni, ruang yang ada di antara ni, inilah yang kita namakan sebagai nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Bahagian celahan ini disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier ni apa fungsi? Kenapa dia kena ada nodus Ranvier? Nodus Ranvier membantu mempercepatkan pengaliran impuls saraf. Dia membantu mempercepatkan, membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Tengok ni, disebabkan dia ada nodus Ranvier, sekarang ni impuls saraf yang bawa maklumat dalam badan kita tu dia boleh melompat. Dia melompat dari satu nodus ke satu nodus. Kalau tak ada nodus Ranvier ni, lamalah sikit sebab dia kena travel di sepanjang ni, lambat. Jadi fungsi nodus Ranvier ni membolehkan impuls tu melompat. Jadi cepat. Sekejap cikgu tunjuk satu video. Tengok ni video ni. Kalau kamu tak faham apa yang cikgu maksudkan. Semua okey ke tu? Okey. Sekejap lambat sikit ni hujan. Ya, cikgu share dengan telefon cikgu ni, nampak tak? Nampak? Nah. Tengok ni. Tak dengar suara pun tak apalah, Cikgu nak tunjuk je macam mana impuls saraf kita tu dia boleh pergi, Nampak tak dia melompat dari satu nodus ke satu nodus Ranvier. Nampak tak kelas? Nampak? Orang lain nampak ke Kak Azrina seorang ni tengok ni? Patu Mu'i nampak? Nampak. Jadi macam ni lah, macam mana impuls saraf tu dia bergerak di sepanjang kita punya saraf. Dia bergerak melompat-lompat daripada satu nodus ke satu nodus yang lain. Menyebabkan dia cepat. Kalau tak ada nodus Ranvier tu, dia kena bergerak di sepanjang saraf tu. Dia makan masa dan makan tenaga. Ni cikgu tunjuk lagi satu perbezaan. Kalau saraf kita tak ada nodus. Sekejap. Tengok ni, kalau ni ditunjuk perbezaan. Satu ada nodus, satu tak ada nodus. Saraf tu, impuls saraf tu lagi cepat bergerak yang ada nodus. Nampak tak beza? Nampak?
Okay, good. Okay, jadi awak tahulah lepas tengok video tu awak nampaklah jelaslah sikit. Okay, fungsi nodus Ranvier tu dia mempercepatkan pengaliran impas saraf. Kalau tak ada dia lambat nak travel. Okay. Seterusnya kita ada struktur yang kedua iaitu akson. Okey, akson ialah cabang panjang daripada badan sel. Jadi ni sepanjang ni, yang panjang-panjang ni kita panggil dia sebagai akson. Apa fungsi akson? Akson dia membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain. Daripada badan sel dia pergi ke neuron lain ataupun ke efektor. Dia pergilah kepada efektor macam tangan kita kena gerakkan. Okey. Itu akson. Dan kita ada ni salut myelin di sepanjang akson. Ini akson. Okey, di sepanjang akson ni kita ada salut myelin. Salut myelin ni yang melindungi akson ni, yang biru ni. Dan di tengah-tengah salut myelin ni kita ada nodus Ranvier tadi cikgu cakap. Okey. Dan salut myelin ni dia adalah membran penebat. Membran penebat yang menyaluti akson. Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk melindungi neuron kita daripada kecederaan. Okey, dan juga berfungsi sebagai penebat impuls elektrik. Sebab itulah okey, impuls kita tu boleh melompat-lompat dan dia juga membekalkan nutrien kepada akson. Okey. Seterusnya, kita juga ada bonggol sinaps. Okay, dekat neuron kita tu kita ada bonggol sinaps. Dia merupakan pembengkakan pada hujung cabang akson. Okay, pembengkakan lah, digemuk sikit. Digemuk sikit ni. Okay, lepas tu fungsi dia apa? Fungsi dia menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar ataupun dendrit neuron lain. Okay. Ni, yang ni gambar dalam buku teks kamu ni yang jelas sikit. Tengok ni. Okay. Yang atas ni yang macam rambut-rambut ni kita ada dendrit. Okay. Yang ada nukleus tadi cikgu cakap apa yang ada nukleus tadi kelas? Badan sel. Okay. Badan sel yang ada nukleus. Lepas tu bersambung dengan badan sel kita ada akson yang panjang ni. Okay. Akson yang panjang ni. Dan di sepanjang akson tu kita ada salut myelin. Salut myelin ni, okay, dia melindungi akson kita. Dan antara salut myelin ni kita ada gap. Kita ada ruang. Dipanggil sebagai apa? Nodus Ranvier. Okay, kita panggil sebagai nodus Ranvier. Dan last kali, okay, dalam struktur neuron kita ada bonggol sinaps yang ujung sekali ni. Dia ada bulat lah dekat sini ni yang last kali. Sebab tu kita panggil bonggol, pembengkakan. Okay, dia ada bonggol sinaps. Itulah 6 struktur yang ada pada neuron kita. Kamu kena tahu fungsi setiap itu. Okay. Itu struktur. Sekarang kita nak tengok pula jenis-jenis neuron. Okay, kita ada 3 cikgu cakap. Okay. Pertama sekali kita tengok neuron deria dululah. Okay, cikgu tunjuk neuron deria dulu sebab dia yang mengesan. Okay, reseptor. Dia ambil maklumat daripada reseptor. Okay, neuron deria dia terdapat dalam akar dorsal saraf spina. Siapa dia tak tengok video cikgu yang lepas dia tak tahu terdapat dalam akar dorsal saraf spina. Tengok ni, cikgu tunjuklah. Okay. Kesian pula siapa yang tak tengok tu. Akar dorsal saraf spina. Dia terletak di akar dorsal. Ni sini. Ni, akar dorsal ni. Di sini adalah akar dorsal. Jadi, neuron deria ni tempat dia di akar dorsal saraf spina. Video yang lepas cikgu bagi tahu, dorsal dengan ventral. Apa dorsal kelas? Dorsal tu maksud dia kedudukan, dia di atas. Okay, ventral tu maksud dia bawah. Sebab tu kalau awak tengok yang atas ni kita panggil sebagai akar dorsal, dia di atas. Tapi yang bawah ni kita panggil sebagai akar ventral sebab dia di bawah.
Jadi neuron deria ni dia ada di dalam akar dorsal. Okay, dia di dalam akar dorsal. Okay. Dan dia membawa impas saraf dari reseptor. Tadi cikgu cakap kan, neuron deria ni dia bersambung dengan reseptor. Okey, reseptor kamu, reseptor sakit, reseptor sentuhan, reseptor tekanan, apa-apa saja reseptor. Jadi dia bawa impas dari reseptor. Okey, ke mana? Ke saraf pusat. Okey, ke sistem saraf pusat lah. Badan sel terdapat dalam ganglion akar dorsal. Okey, ganglion akar dorsal ni pun ada dalam buku kamu. Okey, slide yang lepas ni kalau siapa-siapa tengok. Ni ganglion akar dorsal. Yang bulat ni. Okey, yang bulat ni. Okey, jadi badan sel lah ni. Dia duduk dekat sini. Okey. Okey. Dendrit menerima impas saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Okey, dendrit dia terima. Okey. Dendrit ni dia terima. Ni dendrit dia terima daripada reseptor dan impas tu dihantar ke arah badan sel. Ini struktur neuron deria. Badan sel dia duduk di tengah-tengah akson kelas. Okey. Dan impas saraf dialirkan dari badan sel melalui akson ke neuron yang berikutnya. Okey, daripada dendrit dia berjalan lah, okey. Dia berjalan, impas saraf tu dia menuju ke badan sel. Lepas tu badan sel tu okey, dia bergerak pula ke sini. Okey. Itu adalah neuron deria. Awak kena ingat neuron deria ni badan sel dia duduk di tengah-tengah akson. Antaralah dia duduk kat situ. Okey, lepas tu, lepas neuron deria, neuron yang kat tengah-tengah antara neuron deria dengan neuron motor, ada neuron apa kelas? Kita ada 3 jenis neuron tadi. Neuron gegas. Neuron geganti. Okey, kita tengok pula neuron geganti. Ni, sebelum tu gambar. Ini gambar neuron deria. Dendrit, badan sel di tengah-tengah. Okey, antara akson. Okey. Lepas tu kita tengok pula neuron geganti. Sekarang ni impas awak ni dia bergerak ke arah sini. Dia menuju ke bongo sinaps. Apa yang ada selepas bongo sinaps ni? Kita ada neuron geganti. Dia bersambung Neuron deria dia bersambung dengan neuron geganti. Kita tengok neuron geganti pula. Okey, neuron geganti ini adalah gentian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Apa fungsi dia? Dia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Dia duduk di tengah-tengah. Okey. Badan sel terdapat secara kelompok dalam jirim kelabu. Okey, video cikgu lepas cikgu dah beritahu. Neuron geganti ni dia duduk dalam jirim kelabu di bahagian tulang belakang kita. Okey, menghantar impas saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat. Dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Okey, kita ada neuron deria. Neuron deria dia pergi ke neuron deria dia pergi ke neuron geganti. Neuron geganti akan hantar ke otak. Okey. Lepas tu otak dihantar ke neuron geganti dan neuron geganti tu akan hantar ke neuron motor. Tengok ni. Struktur neuron geganti. Neuron geganti dia macam ni. Dia tak ada akson. Dia bulat. Lepas tu ada dendrit. Macam ni struktur neuron geganti. Berbeza. 3 neuron tu kan cikgu cakap. Okey. Lepas tu daripada neuron deria, dia pergi ke neuron geganti. Sekarang dia nak pergi ke mana? Neuron apa last? Neuron apa ni? Neuron motor. Dia nak pergi ke neuron motor pula lah. Dia saling bersambung. Otak kita ni, neuron kita dalam otak ni dia saling bersambung. Jadi neuron motor ni duduk dekat mana? Dia terdapat dalam akar ventral, saraf spina. Okey, dia duduk di bawah. Tadi akar dorsal, ni akar ventral. Okey, dia menerima impas saraf dari neuron geganti. Tengok ni, dia menerima impas saraf dari neuron geganti sebab neuron motor ni dia bersambung dengan neuron geganti. Dia bukannya bersambung dengan reseptor. Yang tadi cikgu cakap tadi yang Azrina tak faham tu.
Okay, dia menghantar impas saraf ke efektor. Efektor tu kita dah belajar sebelum ni. Tak ingat ke? Okay, efektor otot. Okay, tangan kita bergerak ataupun kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon tu. Jadi, neuron motor lah yang bawa impas saraf tu pergi ke efektor dan menghasilkan gerak balas yang sewajarnya. Dan badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Okey. Tadi kita tengok dah dua neuron. Sekarang ni tengok ni, neuron motor. Neuron motor, badan sel dia duduk di atas. Kalau tadi neuron deria, badan dia duduk di sini. Duduk di sini kalau neuron deria. Tapi neuron motor, badan sel dia duduk di atas. Jadi kalau awak dapat gambar dalam exam, awak kena tahulah beza gambar tu neuron yang mana satu. Okey. Jadi, cikgu akan lukis satu gambar lah. Takut awak tak faham. Cikgu akan lukis. Kat mana cikgu nak lukis cikgu lukis kat sini lah. Okey, tengok ni. Cikgu takut awak tak dapat nak kaitkan macam mana dia berjalan. Okey. Tapi tulisan cikgu cakap awal-awal tak cantik. Lukis cikgu tak cantik. Okey, sekarang ni kita lukis. Neuron yang bersambung dengan reseptor, neuron apa? Deria. Okey, kita lukis neuron deria. Neuron deria macam mana cikgu lukis ni. Okey, dia ada akson. Dia ada akson. Okey, dekat sini dia ada apa ni? Atas sekali cikgu kata macam rambut kelas. Dendrit. Okey, good. Dia ada dendrit. Dendrit ni dia bersambung dengan reseptor. Tak kisahlah reseptor sentuhan ataupun baru reseptor tekanan, dia adalah reseptor di bahagian sini. Okey, sekarang ni dendrit dia bersambung dengan reseptor. Okey, sekarang ni dia dah ada impuls saraf. Okey, lepas tu kita adalah sini, okey, salut myelin. Okey. Lepas tu dekat sini kita ada badan sel sebab ini adalah neuron deria. Badan sel dia duduk dekat akson ni. Okey. Lepas tu, sorry dia tak ada ni, dia kosong. Lepas tu kita ada bonggol apa? Sinaps. Okey. Bonggol sinaps. Jadi, impas saraf kita bergerak ke arah sini. Sekarang ni dekat tengah-tengah antara neuron deria dengan neuron geganti, kita ada neuron geganti. Cikgu dah bagi jawapan. Okey, neuron geganti dekat sini. Kita ada neuron geganti. Okey, lain lah, warna lain. Okey, kita ada neuron geganti pula. Kita ada neuron geganti. Ni badan sel, dia ada nukleus. Dia pun ada dendrit. Neuron geganti, dia ada dendrit. Okey. Sekarang ni dendrit daripada neuron geganti ni, dia akan sambung ambil impuls daripada neuron deria. Faham tak? Azrina faham? Faham, maksudnya dia macam sambung-sambung lah gitu. Sebab tu tadi cikgu kata dendrit tu, kalau dendrit neuron geganti tu dia terima impuls daripada neuron lain. Neuron lain tu adalah neuron deria lah. Tapi kalau neuron deria dia terima impuls daripada mana? Daripada reseptor. Faham dah? Faham. Okey. Sekarang ni neuron geganti pula ambil impuls daripada neuron deria. Okey. Lepas tu neuron geganti ni dia nak bagi kepada neuron apa pula? Neuron motor. Okey, neuron motor pula. Okey, neuron motor ni nanti itulah motor, nama pun motor, okey. Maksudnya tangan kita bergerak ni motor skill ni. Tangan kita bergerak, okey, mata kita berkelip. Okey, neuron motor yang bawa maklumat tu. Jadi tadi dekat neuron geganti ni dia dah pergilah kepada otak untuk otak bagi tahu maklumat apa yang dia ada dan dia proses tindakan apa yang patut dilakukan. Jadi otak tu dia dah bagi balik maklumat tu kepada neuron geganti dan neuron geganti ni dia akan bagi kepada neuron motor. Jadi dekat sini kita ada neuron motor pula. Neuron motor ni cikgu dah cakap kan badan sel dia duduk di atas. Dia tak sama dengan neuron deria. Badan sel dia duduk dekat akson. Lepas tu dekat atas ni rambut ni apa? Dendrit. Dendrit. Lepas tu kita adalah akson.
Ada axon, kita ada myelin, salut myelin. Lepas tu dekat sini kita ada bongosinaps. Okey. Bongosinaps ni dia pergilah ke otot kita untuk tangan bergerak. Okey, dia pergi ke mata untuk berkelip. Gitu. Jadi sebenarnya 3 jenis neuron ni dia saling berhubung dan impas saraf tu dia bergerak ke arah sini. Faham tak? Faham cikgu tapi nak tanya Saleh. Ya. Yeah. Apa apa nama dia neuron ganti juga kita ada axon. Dia tak perlukan axon pun sebab dia nak pergi ke otak dah ni. Memang struktur dia begitu. Okey. Orang lain faham dok nak tanya kau lagi macam mana impas ni bergerak, faham ke? Hujan-hujan ni semua senyap je, lama-lama nerah lah tu. Cikgu nak tanya satu soalan lagi. Ya. Yeah. Okey, struktur tu kan ada suara tiga, ada ne Ne. Contohlah kalau macam salah satu tak ada maksudnya menjelas ke belakang lah. Oh, memang menjejaskan lah kalau ada neuron yang tak ada yang tak ada salut myelin tu, jadi impas tu macam lambat bergerak. Lambat lah nak sampai, masalah lah. Okey. Orang lain faham ke tak? Khairunisa Afrina faham ke? Khairunisa Afrina faham ke? Faham cikgu, slow-slow. Okey. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar. Ada 6 struktur. Tapi tak ada pun sinaps cikgu. Sinaps ni dekat mana? Okey, kita tengok ni. Sinaps. Struktur sinaps dan fungsinya. Maklumat dia dihantar di sepanjang neuron melalui isyarat elektrik yang kita panggil tadi sebagai impas saraf lah. Okey, hari tu ada orang tanya cikgu, siapa? Ada ke tuan dia yang tanya cikgu, impas kita tu dia ada cas ke? Siapa yang tanya cikgu itu? Okey, neuron kita ni yes, dia ada cas positif. Okey, jadi sebab itulah neuron kita ni boleh bergerak sebab dia ada perbezaan cas. Okey. Impas ialah gelombang cas positif yang dialirkan di sepanjang akson ke bongosinaps. Dia ada cas. Okey. Apabila impas saraf kita lalu di sepanjang akson tu, cas dia akan berubah. Lepas tu lalu lagi impas lain, cas dia akan berubah. Sebab itulah dia boleh sentiasa bergerak. Okey. Terdapat satu celah sempit yang dikenali sebagai sinaps. Sinaps ni dia memisahkan bongosinaps daripada dendrit neuron yang menerima impuls. Tadi kita tengok kan bongosinaps yang cikgu lukis macam ni. Yang ujung tu dia akan bergabung dengan apa rambut ni kelas dendrit. Okey, jadi sinaps ni ruang. Okey, ruang antara dendrit dengan bongosinaps ni. Dia tak betul-betul bercantum. Dia ada ruang di tengah tu. Sikit. Okey, jadi ruang di antara bongosinaps dan dendrit tu kita panggil sebagai sinaps. Okey. Isyarat elektrik yang membawa maklumat mesti dipindahkan merentasi sinaps supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Kamu faham tak sinaps ni dia duduk mana? Faham tak sinaps ni duduk mana kelas? Ni. Yang cikgu lukis tadi. Ni. Okay, ni neuron deria. Neuron deria dia ada bongosinaps yang cikgu lukis ni. Jadi, bongosinaps, neuron deria dengan dendrit neuron geganti ni dia ada ruang. Ruang tengah ni, ruang ni kita panggil sebagai sinaps. Dia tak betul-betul bercantum, dia ada ruang. Kita panggil dia sebagai sinaps. Sama juga yang ni. Okay, dia ada sinaps. Faham? Faham.
Faham. Okey, bagus. Okey. Sinaps dia memainkan peranan penting untuk membenarkan impuls saraf dipindahkan dalam satu arah. Kalau jantung kita ada injap untuk satu arah. Tapi kalau sistem saraf ni kita ada sinaps ni lah dia mengalir dalam satu arah. Dengan itu sinaps ni boleh mengawal jenis impuls yang merentasinya. Okey, kita tengok pula ni. Okey, pemancaran impuls. Okey, impuls saraf tu dia merentasi sinaps ni secara kimia. Tadi kita belajar impuls saraf ni dia electrical, dia elektrik. Sekarang ni apabila kita impuls saraf tu pergi dekat sinaps dia bertukar. Okey, daripada elektrik sekarang dia dalam bentuk kimia. Dia dalam bentuk kimia. Dekat sinaps tu, impas saraf kita tu dia dalam bentuk kimia. Kita tak panggil impas dah. Okay. Bahan kimia yang terlibat ialah neurotransmitter. Kita panggil dia neurotransmitter yang disimpan dalam vesicle synapse. Kita ada pula vesicle synapse yang terkumpul di hujung bongo synapse. Okay, sekejap lagi kita tengok. Dan dia bagi kat sini dua contoh neurotransmitter yang dijumpai ialah acetylcholine dan noradrenalina. Ataupun dibagi contoh lain adalah serotonin dengan dopamina. Cikgu rasa kamu pernah dengar ni serotonin dengan dopamin. Dia bahan kimia yang bantu dalam emosi kita. Kita gembira ke, kita sedih. Kalau orang depression tu maksud dia serotonin dengan dopamin dia tu kurang. Maklumat tambahan lah tu. Kalau kita happy maksudnya serotonin kita tu banyak lah. Dia mengawal emosi kita. Jadi contoh serotonin, dopamina, acetylcholine dan noradrenalina yang dia bagi ni adalah neurotransmitter. Dia adalah bahan kimia di dalam sistem saraf kita. Okey. Proses pemancaran impuls melalui sinaps adalah lambat kerana proses ini berlaku secara kimia. Dia kata lambat tapi tak ada. Lambat dia tu cepat. Macam cikgu tengah bercakap ni, cikgu tengah menulis ni. Cepat ni. Bukannya lama lag, cikgu ngangun, nak boleh komikir, ayatnya cepat. Walaupun dia kata lambat tapi lambat dia tu sebenarnya cepat. Faham tak maksud cikgu? Faham tak maksud cikgu? Okey. Dia lambat sikit sebab dia adalah secara kimia. Sebab tadi impas saraf kita tu dia secara elektrik. Yang tu cepat. Yang ni lambat sikit. Pada mulanya, isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Kemudian, penukaran semula bahan kimia kepada isyarat elektrik pada membran neuron penerima. Okey, kita berbalik kepada gambar yang cikgu lukis tadi. Ni. Dekat sini. Okey, dekat sini. Sekarang ni, kita ada impas saraf. Okey, apabila sampai dekat bongo sinaps ni, dekat sinaps ni, impas elektrik ataupun impas saraf tu ditukar menjadi kimia. Kimia. Neurotransmitter tu bahan kimia. Okey, dia secara kimia dekat sini. Lepas tu dia pun bersambung ke dendrit neuron lain. Lepas tu dia akan jadi elektrik balik. Dia sekejap sahaja secara kimia di bahagian sinaps. Faham tak? Faham. Okey. Jadi inilah dia kata, isyarat elektrik ditukar kepada isyarat kimia. Daripada elektrik, daripada neuron, dia jadi kimia di sinaps. Lepas tu dia pergi kepada neuron balik. Kemudian penukaran semula bahan kimia kepada isyarat elektrik. Apabila dia pergi balik ke dendrit neuron yang lain yang bersambung dengan dia jadi elektrik balik. Jadi kimia dia tu sekejap sahaja, ya Allah. Elektrik. Tengok ni. Kalau kamu tak jelas ni, kita tengok ni gambar ini. Ni gambar ini. Jadi, yang ini dalam gambar ni adalah bongo sinaps.
Bongo sinaps yang cikgu lukis tadi. Okay, cikgu lukis lagi sekali. Takut ada yang tak faham. Okay, kita ada badan sel. Kita ada dendrit. Dendrit. Kita ada salut myelin. Bongo sinaps. Sekarang ni yang kamu nampak bekuk ni, bulat besar ni, kita tengah bercakap mengenai ini. Bongo sinaps. Okay. Bongo sinaps Okay. Dalam bongo sinaps ni kita ada vesicle sinaps. Ni bulat-bulat ni kita ada vesicle sinaps. Dan dia adalah mitokondria sebab dia perlukan tenaga. Okay, dia ada bongo sinaps. Okay. Dia ada bongo sinaps dan dia ada vesicle sinaps. Awak kena faham bonggol tu yang besar. Dalam bonggol ada vesicle. Okay. Tengok ni nombor 1 dia kata apabila impas elektrik sampai ke bongo sinaps. Sampai di bahagian ini, vesicle sinaps dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps. Jadi vesicle ni dalam dia ada neurotransmitter. Dia bawa neurotransmitter. Dia bawa bahan kimia yang cikgu cakap tadi apa? Serotonin, dopamin, acetylcholine. Dalam vesicle sinaps ni ada benda-benda itu. Jadi dia akan membebaskan ke dalam sinaps. Inilah sinaps. Ruang di antara bongo sinaps dengan apa kelas? Antara bongo sinaps dengan apa? Dendrit. Alhamdulillah ada yang faham. Jadi dia antara bongo sinaps dengan dendrit neuron lain. Jadi ruang di antara itu kita panggil sebagai sinaps. Jadi vesicle sinaps yang bawa bahan kimia, bawa neurotransmitter ni dia akan membebaskan neurotransmitter tu ke dalam ruang ini yang kita panggil sebagai sinaps. Itu yang pertama. Yang kedua, neurotransmitter yang dibebaskan yang sekarang ni duduk di antara ruang ni, duduk dekat sinaps ni, dia akan meresaplah melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor yang merupakan reseptor pada dendrit. Jadi sekarang ni dia duduk di antara dan sekarang ni kita ada dendrit. Jadi dekat bahagian dendrit ni kalau kamu nampak yang hijau ini adalah reseptor yang ada di bahagian dendrit kita. Jadi sekarang reseptor ni dia akan bergabung dengan neurotransmitter dengan bahan kimia yang dilepaskan oleh vesicle tadi. Dia akan bergabung. Dia akan bergabung. Dan penggabungan neurotransmitter dengan reseptor ni dia akan merangsang pencetusan impuls yang seterusnya supaya impuls dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Jadi kamu tahulah. Bongo sinaps dia ada vesicle sinaps. Vesicle sinaps ada apa dalam tu kelas? Vesicle sinaps dia ada apa? Neurotransmitter. Dalam vesicle dia ada neurotransmitter. Lepas tu neurotransmitter tu akan dilepaskan ke mana? Bahagian ni. Dia akan dilepaskan ke sinaps. Lepas tu neurotransmitter yang di bahagian sinaps ni dia akan bergabung dengan siapa? Protein reseptor. Good. Dia akan bergabung dengan reseptor yang ada di bahagian dendrit neuron yang seterusnya. Jadi macam itulah macam impuls tu dia sentiasa berjalan di sepanjang neuron kita. Lepas dia sampai di dendrit neuron yang penerima ni, neuron yang kedua ni, yang bahan kimia tadi tu, maklumat yang bahan kimia bawa tu dia akan tukarkan menjadi impuls saraf balik. Dia akan tukar menjadi impuls elektrik balik. Dia akan jadi elektrik dah, dia tak jadi kimia. Apabila impuls elektrik sampai ke bongo sinaps, ni sama ni dia bagi tahu balik. Apabila impuls elektrik sampai ke bongo sinaps, vesicle tu tadi dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter ke dalam sinaps.
Ingat sinaps ni ruang antara bongosinaps dengan dendrit. Jadi neurotransmitter tadi dia akan meresap melalui sinaps dan bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit tu. Dan penggabungan neurotransmitter dengan reseptor ni dia akan merangsanglah pencetusan impas yang baru. Dan impas tu dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Dan bongosinaps ni, dia ada banyak mitokondria. Kamu nampak ni mitokondria. Kamu belajar kan sebelum ni dalam sel. Apa fungsi mitokondria, kelas? Menjana tenaga. Jadi dekat sini banyaklah mitokondria sebab untuk menjana tenaga yang diperlukan untuk penghantaran impuls saraf. Jadi macam tu lah. Macam mana maklumat tu sampai ke otak dan ke otot-otot kita. Okey, sekejap cikgu tunjuk satu video. Ni tengok gambar otak yang cikgu tunjuk ni. Ingat lagi tak struktur otak yang kat bawah ni apa? Yang dekat bahagian bawah otak ni. Cerebellum ke cerebrum? Yang bahagian bawah ni kita panggil sebagai cerebellum. Yang bahagian besar tu kita panggil apa? Yang atas tu, yang besar tu? Cerebrum. Cerebrum. Okey, kita tengok. Dalam otak kita ada berjuta-juta, berbilion saraf. Impas saraf tu dia bagi kepada neuron lain. Sekarang ni, tengok ni pengaliran neuron. Mungkin neuron tu bergerak, apa yang dia nak tunjuk kat sini dia ada cas. Tapi dalam silibus awak dia tak cakap lah mengenai cas. Tapi hari tu ada orang tanya, ada cas ke cikgu? Yes, ada cas. Setiap kali neuron lalu, cas kita akan bertukar. Tengok ni. Positif duduk kat dalam, lepas tu keluar. Lepas tu cas positif duduk di dalam balik. Menyebabkan neuron itu boleh mengalirkan maklumat. Ni dekat sini, ruang antara tu kita panggil apa tu kelas? Ruang antara bongosinaps dengan dendrit ni kita panggil apa? Sinaps. Okey. Inilah sinaps. Sekarang ni neurotransmitter kita ni nak meresap ke dendrit yang lain. Tengok ni. Sekarang ni neurotransmitter tu duduk di ruang antara tu. Kita ada apa tu yang duduk menerima neurotransmitter tu, struktur tu kita panggil apa? Yang bergabung dengan neurotransmitter tu, struktur tu kita panggil apa kelas? Protein receptor. Dia reseptor. Reseptor ada di dendrit. Sekarang ni reseptor ni tengah menerima neurotransmitter daripada neuron yang sebelum tu. Dia lambat sikit. Tadi dia katakan dia lambat sebab sekarang ni proses kimia. Dia bukan proses elektrik. Okey. Faham tak? Faham? Okey, good. Ada soalan ke? Ada. Apa tu? Cikgu, neurotransmitter ke? Ke ada banyak ke? Contohnya, apa dia macam lain-lain macam dia macam banyak. Banyak macam ada berapa contoh dia tu banyak gitu. Sebab bukan saja bahan kimia yang ada di dalam neuron kita ni. Macam-macam jenis bahan kimia. Jadi, macam-macam jenis lah neurotransmitter yang ada. Bukan sejenis je. Tadi dia bagi contoh 4. Ada apa ni? Dopamin, ada serotonin. Tu pun dah 2. Lepas tu lagi satu apa? Dia bagi contoh adrenalina ke apa tadi?
Dia bagi contoh noradrenalina dengan acetylcholine. Dekat situ pun berbeza dah. Sebab itulah neurotransmitter kita tu banyak, bukan so. Tu kau soalan awak Azrina, kau gano? Kalau tak ada kan dia lain-lain ke? Ke lain-lain ke? Maksudnya beza-beza lah dia punya kata. Beza